Okey, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Luqman Awaluddin Effendi, atau rakan-rakan boleh panggil saya Awaluddin. Sebab kalau rakan-rakan yang dekat Banting ni, saya duduk kat Banting, jadi ramai panggil saya Luqman. Tapi kalau rakan-rakan bisnes Tone Wow ni, kebanyakan dia dipanggil Awaluddin. Okey, Facebook saya pun Awaluddin Effendi. Nombor telefon saya dan nombor WhatsApp tu sama. Okey, so saya punya website pun ada. Okey, so begitulah salam perkenalan dari saya. Okey. Okey, bismillah. Sebab maaf rakan-rakan sebab saya macam nervous sikit sebab ni first time HQ minta saya jadi speaker. So kita berkenalan dulu dekat dalam bisnes Tone Wow ni. Okey, kita berkenalan tentang company dulu. Okey, company Tone Wow ni Tone Group sebenarnya. Kita punya HQ ada di Sri Petaling. Taman Sri Indah, dekat Bangunan Indah Pulau Minit. Kalau kita lalu highway tu, kita akan nampak tepi highway tu kita punya HQ. Okay, so company kita ni ditubuhkan dari 2010. Okay, 2010 kalau tak silap saya, 2010 memang dah lama. 2010, lepas tu Tone Wow, produk yang pertama tu Tone Excel, lepas tu Tone Plus, lepas tu 2018 launch produk kerjasama dengan Digi, HQ buat Tone Wow. Okay, semenjak 2018. So secara keseluruhannya company kita dah beroperasi saya rasa hampir 12 tahun ataupun lebih 12 tahun, masuk tahun 2022 ni. Okay, so seterusnya saya perkenalkan, kita punya, selalu orang tanya kan, siapa bos Tone Wow ni, Tone Group ni. So ramai orang tanya perkara tu. Jadi kita punya executive chairman kita adalah Datuk Syed. Saya cakap Datuk Syed Kamaruzzaman. Okay. Seterusnya CEO Mr. Nielsen Tong, CFO Mr. Vincent Oh, seterusnya COO Mr. Robert, CMO Mr. Teh, dan CCO adalah Miss Lina. Okay. Adakah saya terlalu laju rakan-rakan? Sebelum tu saya nak tahu dulu, rakan-rakan ni yang masuk dalam Zoom ni, ada tak yang baru? Kalau yang baru boleh tak komen baru ke? Kalau yang dah lama tu yang memang agent, boleh tak komen saya memang agent ke? Tulis dekat komen macam tu supaya saya boleh tahu. Okey, sekejap saya tengok. Oh, saya ahli baru. Okey, ramai yang saya dah daftar tapi tak tahu nak buat apa pun. Okey, tak apa. Tugas saya malam ni adalah untuk bagi penerangan mengenai macam ni kita nak kebebasan kewangan tu. Okey, so tak apa. So rakan-rakan komen dulu. Kalau yang lebih baik adalah dapat invite kita punya prospek. Okey, dapat invite kita punya prospek masuk dalam kita punya Zoom. Okey, seterusnya kita dah berkenalan dengan bos-bos, dengan bos Tone Wow. Okey, seterusnya rakan-rakan, mengapa anda di sini? Mengapa awak ada di sini, di Zoom ni? Kenapa? Okey, sebenarnya mengapa anda di sini adalah kerana anda mencari peluang, sedang mencari peluang. Ramai orang dekat dalam negara kita ni sedang mencari peluang, tapi ramai yang tak nampak peluang tu ataupun mengabaikan peluang. Tapi tak apa, kita jawab soalan mengapa anda di sini, sebab cari peluang. Lepas tu ada orang yang dah seterusnya sebab dah penat bekerja. Okey, dah penat bekerja, penat makan gaji, sebab tu anda ada di sini. Seterusnya ramai orang yang dia dapat gaji hari ni tapi lepas dia bayar komitmen apa semua, besok dah habis duit. Sebab saya dulu pun macam tu juga. Saya pun mengalami masalah macam tu juga. Sebab sebelum ni, dulu saya kerja Asia X. Lepas tu saya berhenti, saya buat bisnes kereta, jual kereta pun saya mengalami masalah yang sama juga. Saya dapat income, besoknya habis. Dapat income, besoknya habis. Memang tak cukup. Sebab nama pun bekerja kan. Jadi bila bekerja ni, kecuali kalau kita
pangkat yang tinggi-tinggi, memang gaji dia sedap. Tapi kalau kita kerja macam saya dulu, kerja biasa je, so gaji tu memang sedang cakap tak cukup lah. Memang apa, ikat perut macam tu. Okay. So seterusnya, mengapa anda di sini? Mengapa awak di sini? Duit selalu tak cukup. Tu yang selalu berlaku. Saya cerita ni pengalaman saya, apa yang jadi kat saya, dan saya yakin ramai rakan-rakan menghadapi masalah yang sama. Okay, mengapa anda di sini? Jadi, seterusnya, okay, adakah ini anda? Okay, rakan-rakan, adakah ini anda? Adakah rakan-rakan polis? Adakah rakan-rakan juga doktor? Okay, adakah rakan-rakan seterusnya peniaga? Okay, ini adalah kebanyakan orang punya apa? Career. Ada polis, ada doktor, ada peniaga, ada jurutera. So semua orang ni, kalau kita cakap doktor contohnya, gajinya boleh katakan banyak jugalah. Jadi, tapi tetap tak cukup sebab dia punya komitmen pun tinggi. Bila dia punya gaji tu tinggi, dia punya komitmen tinggi, tanggungjawab tinggi. Sama juga dengan polis, sama juga dengan cikgu, sama juga dengan jurutera. Memang gaji dia tinggi, tapi dia perlukan pendapatan yang lebih, pendapatan sampingan untuk dia punya komitmen setiap bulan tu. Okay? Saya ada rakan-rakan yang kerja polis, ada saya punya rakan yang kerja doktor. Dia pun menghadapi masalah yang sama. Contoh, gaji dia kan, gaji dia katalah 5,000. Dia bayar kereta pun dah berapa kan. Kalau doktor contoh, polis ke ataupun cikgu ke, so dia bayar kereta. Lagi dia nak perbelanjaan rumah. Contoh, kereta katalah 1,000. Lepas tu perbelanjaan rumah lagi. Lepas tu anak-anak, sekolah, tuition, dapur lagi. Nak makan luar, lepas tu nak berhibur sikit. Contoh nak tengok wayang. Hari ni tengok wayang pun saya terkejut tengok, sebab saya dah lama tak tengok wayang. Jadi hari tu kawan saya cakap dia pergi tengok wayang. Dia cakap tiket tu berapa? Nak dekat 30. So saya sangat terkejut. Kalau bawa satu family, 100 tu memang sap-sap-soi, terus hilang lah. Terus habis rekan-rekan. Sebab hari ni punya peredaran masa dan hari ni punya harga memang tak masuk akal. Jadi ramai rakan-rakan yang mencari macam mana dia nak dapat side income, macam mana dia nak side income tu. Okay, so inilah kenapa rakan-rakan masuk di dalam Zoom meeting ini. Okay, so seterusnya, okay, selalu orang, rakan-rakan boleh tengok slide tu, selalunya orang dia dapat gaji 31 hari bulan contohnya. Dapat gaji habis, nak menyimpan pun tak ada duit. Jangan kata nak menyimpan, yang untuk basic pun dah tahap-tahap hidung dah. Okay? Yang perkara yang basic pun kena dipotong. Okay? Saya berkata macam tu sebab dulu saya menghadapi masalah yang sama juga. Bukanlah saya cakap kerja tu tak bagus. Bagus kerja tu, kalau tak kerja yang tak bagus. Kalau dah bekerja tu bagus. Cuma dia paras-paras. Sekarang kita nak bagi mak pun kita boleh bagi sikit. Kadang-kadang ada yang kita tak dapat nak bagi. Kadang-kadang motor kita rosak, kereta kita rosak. Kita nak bagi orang tua kita pun tak ada duit. Kadang-kadang bila bagi 50 pun rasa bersalah. Takkanlah kita ni dah tua-tua, dah dewasa, takkan kita bagi mak kita RM50 je kan. Itu perkara yang sedih. Kalau saya bagi mak saya duit sikit, saya rasa sedih. Saya tak boleh nak bagi banyak. Okay, so seterusnya, masalah terima gaji 31 hari bulan, 1 hari bulan duit dah tak ada. Itu memang ramai yang menghadapi masalah tu. Okey. Seterusnya, pergi kerja pagi, balik malam, dapat gaji, bayar hutang. Okey. Contohnya macam saya sendiri, pengalaman saya sendiri, saya cerita pengalaman saya pergi kerja pagi, balik malam. Saya dulu masa saya kerja dekat company kapal terbang tu, saya kerja contoh pukul 3 pagi, saya kena pergilah pukul 3 pagi tu. Lepas tu baliknya besok dah gelap juga. Okay? Sebab terpaksa kena bekerja. Kalau tak bekerja tak ada duit. Tapi bekerja pun tak cukup duit juga. Okay? Jadi saya sentiasa cari peluang untuk meniaga. Macam-macam saya dah buat. Jadi macam-macam saya buat, macam-macam
Tapi itu adalah pendapatan yang macam itu pendapatan yang memerlukan masa saya. Lepas tu saya kena kerja untuk dapat income tu. Saya kena kerja. Saya tak dapat. Time tu saya tak jumpa lagi macam mana saya nak kerja tapi saya dapat dibayar berulang kali. Masa tu saya tak dapat lagi benda tu. Sampailah satu masa tu saya dah terbuka minda saya mengenai passive income tau. Okay. Saya buat satu business takaful time tu insurance. Saya buat dan saya dapat income berkali-kali. Time tu saya buat insurance punya business. Tapi mungkin rezeki saya tak dekat situ, dia macam susah lah. Dia banyak dia punya terma. Jadi saya tak lama kat situ, tak lama sangat. Okay, saya dah nampak dah passive income. Cuma bila dah ada satu business yang sekarang ni saya buat, dia memang bagi saya betul-betul kebebasan masa, kebebasan kewangan sebab saya dapat berulang kali. Saya akan ceritakan seterusnya pada rakan-rakan. Okey. Okey, seterusnya. Rakyat tertekan kos hidup terlalu tinggi, gaji rendah. Betul tuan-tuan? Okey. Kos hidup terlalu tinggi ni, rakyat tertekan dengan kos hidup ni, betul. Okey. Contohnya, bukan setakat kos hidup terlalu tinggi, gaji rendah, bukan tu saja masalahnya. Macam sekarang ni, katakan macam sekarang ni, kita kena ditimpa bencana banjir contohnya. Okey, bila berlaku bencana banjir yang berlaku baru-baru ni, so memang ramai sangat orang yang terkesan. Sebab apa? Bila banjir berlaku, bukan saja orang tak boleh nak pergi kerja, sebab kerja pun tak ada. Tempat dia bekerja pun rosak. Jadi kedai makan pun tak ada. Orang yang nak makan pun tak boleh, orang yang meniaga pun tak boleh sebab banjir. Okay? So benda tu berlaku menyebabkan orang bertambah tertekan. Dah lah kos hidup tinggi, lepas tu masalah lagi. Masalah banjir. Lepas tu yang sebelum tu, rakan-rakan, sebelum masalah banjir ni, 2 tahun kita menghadapi masalah COVID. Okay. Masalah COVID ni salah satu yang paling teruk. Okay. Saya ada buat carian petang tadi. Saya tengok masa kos hidup tinggi, lepas tu ada COVID pula, gaji rendah, COVID pula campur dalam masalah ni. Saya tengok ramai orang yang bunuh diri. Okay? Ramai orang yang bunuh diri dalam masa 2 tahun 2020, 2021, ramai orang bunuh diri sebab tertekan dengan masalah ni. Okay? Dia tak ada duit, macam mana dia nak survive, macam mana anak-anak, macam mana keluarga. Ada orang bunuh diri. Selepas tu yang lagi sedih juga, ramai orang yang tertekan dengan benda-benda ni, lepas tu kena buang kerja. Tahun lepas, orang yang kena buang kerja, saya tengok lah, saya tak tahu dia betul exactly ke tak, 100,000 orang dibuang kerja. Okay, 100,000 orang dibuang kerja akibat COVID. Okay, akibat COVID. Lepas tu akibat ini menyebabkan ramai orang tertekan. Sebab tu orang mencari peluang-peluang perniagaan yang menghasilkan pasif. Okay, passive income. Seterusnya, tahun 2020 banyak bisnes yang tutup kedai. Okay, yang tutup kedai tahun 2020. Saya ada kawan-kawan yang buka kedai makan. Dia terpaksa tutup. Dekat Banting ni lah, saya ada kawan yang buka kedai makan, dia terpaksa tutup. Ada kawan yang buka kedai macam stationery tu, dia terpaksa tutup juga. Sebab COVID itu menjejaskan pendapatan ramai orang. Okay. Seterusnya, okay, ini adalah sebab kenapa rakan-rakan mencari peluang perniagaan. Peluang untuk menambahkan income. Peluang untuk passive income terutamanya. Okay. Saya teruskan ya rakan-rakan. Okay. Okay, rakan-rakan tengok gambar tu. Bayangkan ini adalah keluarga bahagia anda. Bayangkan ini adalah keluarga bahagia awak. Okay. Awak bayangkan apa akan berlaku jika rakan-rakan dipecat. Seterusnya, okay. Dalam gambar tu rakan-rakan mana yang lelaki tu, bayangkan yang lelaki tu adalah anda. Okay.
Bayangkan dengan keluarga kita yang bahagia tu, katalah dipecat kerja, dipecat, apa yang terjadi pada kita punya family. Seterusnya, katalah jatuh sakit. Okey, jatuh sakit. Jatuh sakit ni, ada rakan saya dalam bisnes yang saya buat sekarang ni, bisnes Stonewall ni, ada rakan saya yang jatuh sakit. Okey, tapi sebab dia dah buat bisnes ni, walaupun dia sakit, dia tetap dibayar setiap bulan. Dia dah ada passive income. Ramai orang yang dia mencari bisnes yang jual dapat. Tapi kurang orang yang nampak peluang perniagaan yang mana kita jual sekali, kita dapat pendapatan tu berulang kali. Okey? Okey, seterusnya. Okey. Ini adalah yang kita semua akan hadapi, meninggal dunia. Okey, katakanlah kita meninggal dunia, apa jadi dekat kita punya waris, okey? Apa jadi kat waris kita? Contohnya dalam bisnes Stonewall ni, okey, dalam bisnes yang saya tengah cerita ni, ada sejarahnya yang mana ejen tu dia meninggal dunia, tetapi dia punya pendapatan dekat bisnes ni dapat diwariskan. Okey, contohnya arwah Dr. Mirza. Okey, arwah Dr. Mirza ni dia meninggal tak silap saya tahun 2019. Okey, dia adalah seorang doktor, rakan-rakan. Dia seorang doktor. Okey, bayangkan dia seorang doktor, dia ada kemahiran doktor, dia dah belajar untuk jadi doktor tu bertahun-tahun dekat universiti. Tapi dia ada klinik juga, Jadi bila dia meninggal, klinik tu tak dapat teruskan servis sebab isteri dia bukan doktor. Maknanya dia tak boleh mewariskan dia punya title doktor, dia punya ilmu doktor, dia punya sijil doktor, dia tak boleh wariskan pada orang lain. Walaupun pada isteri tak boleh. Tapi apa yang dia wariskan adalah, salah satunya dia wariskan income dalam bisnes jual SIM card ni. Ramai orang cakap jual SIM card. Okey, itu diwariskan income setiap bulan kepada waris. Tu bila meninggal dunia. Lagi seorang contoh. Saya kenal juga lagi seorang contoh ni, saya bagi Abang Nizam. Dia dah branch. Saya ada jumpa beberapa kali dan dia juga ada datang ke Banting belajar untuk buat bisnes ni. Saya pun belajar dengan dia, saya tanya macam-macam. Dia dulu bawa taksi. Okey, lepas tu dia buat bisnes SIM card ni. Dan dia juga internet marketing tau. Dia pakar dalam internet marketing. Dan dia meninggal tahun 2020, arwah Abang Nizam. Okey, dia tinggalkan apa? Kalau dia bawa taksi, dia meninggal, income tu akan putus sebab tak ada siapa nak bawa taksi tu dah. Tapi Abang Nizam dia dah buatkan satu platform income pasif yang mana bila dia pergi, betul-betul dia dah meninggal, dia mewariskan income dalam bisnes ni kepada keluarga dia. Arwah Abang Nizam. Okay, arwah Abang Nizam tahun 2020 tak silap saya, dia meninggal. Okey, seterusnya. Rakan-rakan, adakah saya terlalu laju? Adakah rakan-rakan nampak saya cerita terlalu laju? Okey boleh buat macam ni? Boleh komen tak? Okey. Okey Alhamdulillah. Okey, saya teruskan tadi. Okey. Saya teruskan Dia slide yang seterusnya saya teruskan. Okey. Yang gambar yang seterusnya, orang tu dia jadi OKU. Okey, dalam bisnes kita ni yang saya ceritakan pada rakan-rakan ni, dia menghasilkan income juga. Kita nak kebebasan kewangan kan, dia menghasilkan income pasif tu juga. Ada rakan-rakan saya yang dia daripada dia normal, lepas tu dia ditimpa kemalangan dan dia jadi OKU. Okey, ada kawan-kawan kita yang OKU. Antaranya ada seorang rakan saya, kawan OKU adalah Ilham. Ilham ni tak silap saya duduk Johor. Okey, dia menghasilkan income setiap bulan. Income setiap bulan ni selepas dia jual SIM card beberapa tahun, dan income tu terus masuk. Nah, yang saya tahu Ilham ni dia tak boleh berjalan, dia dekat wheelchair. Dia bergerak pun ikut wheelchair. Jadi setiap bulan
Dia tak menyusahkan ahli keluarga dia dari segi kewangan. Dia malah dia membantu family dia. Okay, setiap bulan. Tak silap saya dia punya komisen mungkin dalam 5,000 ataupun 4,000 setiap bulan. Mana nak cari bisnes yang menghasilkan jual sekali, untung tu berkali setiap bulan. So, Tuan Ilham dah buktikan dia seorang OKU, tak boleh berjalan, dia hanya main handphone. Dia main handphone, dia cari pelanggan daripada secara online. Itu je yang dia buat hari-hari. Saya tengok, saya kawan Facebook, so saya boleh tengok, nampak dia punya aktiviti tu memang super lah. Memang super dan dengan dia tak boleh berjalan lah kadang-kadang. Dia kalau nak compare dengan kita yang normal boleh berjalan ni, kalau dia boleh buat, kita lagi boleh buat, rakan-rakan lagi boleh buat. Kan? Lagi boleh buat. Cuma perlu nampak, kena ada benda yang menyentuh hati yang membuatkan rakan-rakan nak buat. Okay? Seterusnya, lagi seorang saya ceritakan yang OKU lah. Yang OKU yang saya kenal, rakan saya, sahabat saya, Tuan Syed Fadil. Okay. Syed Fadil pun rakan OKU juga. Okay. Dia pun menghasilkan income. Syed Fadil ni menghasilkan income yang macam tak masuk akal juga. Dia setiap bulan dia punya commission tu belas ribu RM. Belas ribu RM setiap bulan. Setiap bulan 21 hari bulan akan masuk komisen dia. 21 hari bulan masuk komisen dia. Apa dia buat? Dia buat bisnes yang saya akan ceritakan pada rakan-rakan. Okay. Bisnes yang jual SIM card ni. Orang cakap jual SIM card ni. Okay. So Syed Fadil pun salah seorang, dia OKU, dia ada masalah nak berjalan tu. Tapi dia buat secara online. Dia pakai online lah sebab dia hari-hari dia buat. Dia berjaya menghasilkan income belas ribu setiap bulan. Syed Fadil. Okay, rakan-rakan boleh cari Ilham OKU, rakan-rakan boleh cari Syed Fadil dekat Facebook. Type dekat Facebook, boleh cari dia orang. Okey, lagi seorang yang ditimpa kemalangan. Lagi seorang rakan saya, ni Sifu lah. Dia level Sifu. Saya panggil dia Zamri Nayan. Rakan-rakan boleh cari. Ni memang internet, dia pakar internet punya marketing. Saya jumpa dia dulu, dia macam kita, tapi satu hari tu, saya ingat lagi saya pernah pergi Sabah dengan dia. Pernah pergi Sabah dalam HQ punya event dekat KK time tu. Satu bilik dengan dia, dengan ada seorang sahabat. Okay, kita orang sama-sama borak. Tapi balik daripada Sabah tu tak berapa lama lepas tu dia ditimpa kemalangan. Okay, dia kena acid. Lepas tu dia jadi OKU. Dia ada masalah sikit lah nak cakap. Dah kurang sikit nak cakap, dah slow sikit. Pergerakan pun dah slow sikit. Tapi masih boleh berjalan. Abang Zamri Nayan ni pun dia dapat passive income setiap bulan. Ribuan passive income. Bukannya sikit, ribuan setiap bulan. Hanya dengan bisnes yang kita buat ni, yang saya akan ceritakan ni. Okay? Sebab tu, itu adalah yang dipanggil kebebasan kewangan. Nak menuju kebebasan kewangan. Jadi tak ada masalah dekat dari segi kewangan tu, insya-Allah. Tapi rakan-rakan kena faham dulu. Okay? Kenapa kena ada? Okay. Okay, seterusnya, slide yang seterusnya. Okay, kalau kita, rakan-rakan bayangkan, dalam gambar ni, yang saya tunjuk ni, bagaimana mereka nak menghadapi masalah-masalah ni, kalau kita ditimpa salah satu dari masalah yang saya tunjukkan sebentar tadi. Okay, so diorang akan susah lah. Kita tak nak tinggalkan diorang dengan bermasalah. Okay, seterusnya, ini adalah apa yang terjadi pada ramai. Saya pun ada, dulu saya ada hutang yang teruk dekat bank. Dulu saya ada hutang yang teruk, bukan hutang yang teruk, memang hutang lapuk. Masa saya muda-muda saya umur 20-an dulu ada masalah. Jadi masalah tu menyebabkan saya berhutang dengan pihak bank. Jadi dengan bisnes yang saya buat ni sekarang ni, pada bulan 5 tahun ni, saya berjaya selesaikan semua hutang saya dekat bank. Sekarang ni saya dah tak ada hutang dekat bank, dan bila tak ada hutang dengan bank pun satu masalah juga. Jadi saya kena buat hutang pula lepas ni. Okay. Bila saya tak ada hutang dekat bank, bila saya hutang dengan bank marah. Call nak suruh settle hutang. Tapi bila dah settle hutang pun satu masalah juga. Okay. Dia suruh buat hutang baru pula. Okay. So semua orang menghadapi masalah hutang. Semua orang nak menyelesaikan masalah hutang bank, kad kredit, pinjaman bank. Lepas tu yang lagi teruk, kalau orang yang ada masalah kewangan, dia nak selesaikan dalam jangka masa pendek, dia akan pinjam Along. Contoh, Along ke apa agensi kewangan yang bermasalah lah. Saya senang cerita Along lah.
Ramai orang nak selesaikan masalah dia tak fikir panjang sangat, ataupun mungkin dia terdesak, dia nak duit tu cepat, jadi dia pinjam along. Itu adalah bebanan hutang yang sebenarnya bahaya pada diri rakan-rakan. Okey. Jadi dekat mungkin rakan-rakan hadir untuk mendengar apa tu kebebasan kewangan. Anda hadir untuk menjamin masa depan keluarga anda. Tahniah saya ucapkan pada rakan-rakan yang hadir pada sesi Zoom meeting kali ini. So rakan-rakan faham tak setakat apa yang saya cakap sekarang ni? Okay, saya harap rakan-rakan boleh komen faham. Okay, saya nak baca komen dulu. Alhamdulillah, ramai yang faham. Okey. Faham Okey, ramai yang faham. Alhamdulillah. Okey. So rakan-rakan yang hadir ni adalah untuk menjamin masa depan keluarga. Okey, kita yang ramai orang sekarang ni dia memilih untuk yang tak nak hadir, ataupun yang tak fikir penting untuk hadir. Tapi rakan-rakan yang hadir ni adalah rakan-rakan yang special. Rakan-rakan memikirkan macam mana nak survive dengan keluarga rakan-rakan. Macam mana nak menjamin masa depan keluarga. Sebab kita sayang keluarga kita kan, kita sayang mak kita, ayah kita, family, anak-anak, adik-beradik. So rakan-rakan yang hadir ni adalah usaha untuk menjamin masa depan keluarga. Untuk bagi dia orang yang lebih better lah, yang lebih terbaik. Dan compare dengan yang sekarang, yang mungkin yang ramai yang sedang kesusahan. Okay. Seterusnya, anda mengambil tindakan yang tepat apabila hadir. Okay. Mengambil tindakan yang tepat untuk hadir. Sebab ramai orang yang dia tak fikir penting pun untuk hadir. Dia tak fikir penting. Okay. Tapi rakan-rakan memilih untuk hadir. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Sekiranya anda hilang keupayaan untuk menyara hidup mereka, okey, itu akan menjadi masalah yang berpanjangan. Kalau katalah kita breadwinner, katalah dalam satu keluarga, katakanlah kita ni sebagai breadwinner, kita ni sebagai apa, orang yang mencari nafkah untuk keluarga. Kita ni breadwinner. Jadi katalah kita hilang, tak payah cerita pasal meninggal lah. Okey. Katalah kita ditimpa kemalangan ataupun kita hilang upaya lah untuk bekerja ataupun berniaga atau apa-apalah yang menghasilkan duit, tapi kita dah tak boleh nak cari duit untuk keluarga. Macam mana nak sara keluarga, rakan-rakan? Macam mana nak sara keluarga? Sebab itu rakan-rakan perlukan, memang ramai orang yang boleh cerita jual ni dapat banyak ni, jual barang tu dapat banyak. Tapi cerita dia satu je. Kalau hilang upaya, jangan cakap meninggal. Kalau hilang upaya, macam mana? Kalau hilang upaya nak bangun pun tak boleh. Lepas tu nak pergi hospital, nak sara diri sendiri yang tengah sakit, ubat-ubatan apa semua, itu pun tak ada duit. Macam mana nak menyara keluarga? Tu yang kita boleh nampak. Ramai kat luar sana orang yang kadang-kadang dia dah tak boleh nak buat apa, dia minta sedekah. Dia kadang-kadang itu minta sedekah ada maaf lagi. Kalau dia buat benda-benda yang menyalahi undang-undang, itu memang masalah besar. So kita kena elakkan benda-benda tu. So rakan-rakan ambil langkah yang betul, hadir untuk tahu macam mana kita nak dapat passive income tu. Passive income tu yang paling penting. Okay. Seterusnya, okay, apa kata rakan-rakan melabur sikit duit dalam bisnes SIM card Tuan Wow ni. Okey. Dalam gambar tu, dia menunjukkan duit RM50 kan. Okey. Sebenarnya untuk daftar bisnes SIM card ni, tak perlu pun duit yang sebanyak RM50 tu. Tuan-tuan perlukan RM10 ataupun RM12.5 saja untuk daftar sebagai ejen, untuk menjadi ejen bisnes SIM card ni. Okey. Selepas tu rakan-rakan kena usaha dapatkan pelanggan yang banyak. Pelanggan yang banyak tu yang menghasilkan kita punya income setiap bulan. Okay? Income setiap bulan tu terhasil bila pelanggan kita suka guna SIM card yang kita jual dan kita dapat income daripada pelanggan tu. Dia top up setiap bulan. Dan bisnes ni special sebab
kita jual sekali. Lepas tu satu. Lagi satu, kita tak perlu nak ingatkan orang untuk top up. Kita tak perlu ingatkan orang untuk top up. Kita jual SIM card tu dan dia pandai sendiri nak top up. Dia dah faham macam mana nak top up, macam mana nak langgan data apa semua. Jadi kita tak payah setiap bulan nak call, hello Cik Ali, awak kena top up bulan ni. Saya buat bisnes SIM card ni, saya buat daripada 2015, saya tak pernah telefon orang, pelanggan saya cakap, hello, kau kena top up ni. Tak pernah. Okay? Tak pernah lagi saya buat macam tu. Ini bisnes yang sangat, boleh saya cakap mudah lah. Kita cuma perlu keluarkan duit, daftarkan diri kita sebagai ejen dan kita jual SIM card pada orang. Katalah ada RM50 macam dalam gambar tu. Daftar seorang, daftar diri kita, lepas tu balance tu beli SIM card contohnya untuk kita pegang dan kita boleh jual. Dan bila kita jual SIM card tu, kita dapat duit balik. Dan kita rolling duit tu, katalah modal 50, tuan-tuan ada RM50. RM50 pun cukup. Daftar diri sendiri, beli stok SIM card dan jual. Bila dapat jual, rolling benda yang sama saja. Dalam waktu yang sama kita punya pelanggan makin ramai. Okay? Bila pelanggan makin ramai, itu yang menjana kewangan, menjana pendapatan setiap bulan. Itu yang best tu. Okay? So itulah bagaimana bisnes ni berjalan. Bisnes ni berjalan dari jualan kita bukan nak cari keuntungan runcit tu, tak. Kita fokus pada customer kita suka guna SIM card yang kita pakai dan dia akan top up. Okay? Jadi dia secara detail ni rakan-rakan boleh belajar pada hari Jumaat nanti. Kak Chot dia akan ajar mendalami Tuan Wong. So saya cuma bahagian kebebasan kewangan on surface saya cerita macam tu je. Tapi untuk detail nanti hari Jumaat HQ ada buat another session untuk mendalami Tuan Wong. So secara basicnya rakan-rakan daftar, dia melabur lah, dia cakap dalam tu, melabur, daftar diri sendiri dan beli sikit SIM card untuk jual pada kenalan kita. So dari situ yang akan menghasilkan passive income yang saya cakap tadi. Passive income akan terhasil daripada customer kita yang ramai. Macam saya pun tak boleh nak kira customer saya berapa ramai, tapi yang saya tahu 21 hari bulan saya dapat komisen. Daripada mana komisen tu adalah daripada customer saya yang top up. Saya tak payah suruh dia top up, saya tak payah jual top up, saya tak payah sibuk-sibuk nak ingatkan, tak payah. Benda tu semua terjadi secara automatik. Dia auto repeat sale. Okay, kita tak payah pening-pening setiap bulan. Okay, lagi satu, kalau saya tak, katalah saya demam ke ataupun sakit tak sihat ke, okay, katalah sebulan saya terlantar, saya tak perlu risau sangat sebab setiap bulan customer akan top up dan bila dia top up 21 bulan depan, saya dapat bayaran daripada HQ pada 21 hari bulan masuk akaun bank. Begitulah yang berlaku pada saya semenjak 2015 sampai sekarang. Tak pernah sebulan pun HQ gagal untuk bayar komisen. Okay? Itu yang berlaku pada saya dan ramai lagi rakan-rakan. Sangat ramai. Setakat nak dapat duit untuk, katalah, nak dapat mungkin ada orang nak 500 untuk penambahan setiap bulan. Itu ramai yang dah dapat macam. So rakan-rakan perlu melabur ataupun daftar diri sendiri untuk memulakan bisnes SIM card ni. Okay. Seterusnya. Okay. Slide yang seterusnya. Okay. Sebelum tu saya nak tanya, rakan-rakan faham tak apa yang saya cakap? Boleh lah tulis faham. Saya nak tengok komen dulu. Alhamdulillah. Okay, faham Dia yang penting sebelum kita nak menjadi tu, sebenarnya kita nak menjadi kan, nak menjadi dalam bisnes ni, sebenarnya kita kena faham dulu apa bisnes Tuan Wow ni. Dia, macam mana kita nak jadi macam contoh nak jadi macam ramai yang sifu-sifu kan. Macam mana nak jadi diorang. Yang diorang tu yang berjaya tu, dia faham apa yang dia buat. Jadi kita sebagai orang-orang yang biasa-biasa ni, kita kena faham bisnes ni, macam mana dia punya flow tu. Jadi bila faham, kita boleh buat dengan senang. Kadang-kadang bila kita faham, kita tak perlukan group ke, kita tak perlukan siapa-siapa untuk guide kita. Kita buat sendiri je. Okay? Bila kita betul-betul faham apa yang berkenaan bisnes kita. Okay, Alhamdulillah. Nampaknya semua faham. Okay. Seterusnya, bisnes ni, kita modal hanya 50, contoh 50. Rakan-rakan dapat pendapatan pasif setiap bulan. Pendapatan pasif yang saya cakap tadi. Bisnes ni, okay,
ramai yang menjalankan bisnes. Saya tengok dekat Facebook kan, sebab saya ni kuat main Facebook, sebab kerja saya memang main Facebook. Setiap hari saya punya kerja adalah main Facebook, main media sosial, main WhatsApp, main IG. Baru-baru ni sebab mengikut peredaran zaman kan, saya pun terpaksa main TikTok juga. Kenalah buat video, tapi bukan video joget-joget, okey. Saya buat video berkenaan bisnes lah. Okey. Jadi setiap bulan itulah yang saya buat. Okey. Bisnes ni tuan-tuan daftarkan diri, tuan-tuan berkenaan tiada pembelian barangan. Okey. Kenapa tiada pembelian barangan? Sebab kita hanya jual SIM card je. Contoh dalam bisnes lain, rakan-rakan nampak orang yang berniaga tu dia beli stok macam-macam. Dia beli stok macam-macam. Dah lah macam-macam jenis. Lepas tu dia banyak pula tu, dia perlukan ruang yang besar. Katalah dalam bilik dia ada 4. Satu bilik tu dia khaskan untuk letak barang-barang. Dalam bisnes singkat tu rakan-rakan tak payah buat tu. Okey, kita hanya SIM card saja. Okey, katalah dalam duit RM50 tu boleh dapat 3-4 SIM card tu. Jadi itulah modal kalau rakan-rakan punya bajet macam tu. Okey, tak perlu nak ada stok yang banyak, tak payah. Okey. So pelanggan kita seterusnya, pelanggan kita nanti, rakan-rakannya bakal pelanggan adalah seluruh negeri. Okey, saya cerita satu benda Dulu masa saya baru buat bisnes SIM card ni, waktu tu tahun 2015, time tu dekat rumah saya, dekat rumah saya tak ada line telco. Time tu Q-Talk Tonic Cell. Time tu saya jual SIM card. Rumah saya dekat taman perumahan. Rumah saya dekat bahagian belakang sikit. Jadi dekat bahagian belakang kawasan perumahan saya ni tak ada line tau. Tak ada line time tu Q-Talk, Celcom kan. Time tu rumah saya tak ada line. Jadi saya pakai SIM card. Saya pakai 2 SIM card. Saya pakai SIM card Maxis time tu. Sebab rumah saya tak ada line. Tapi setiap bulan saya kena top up Q-Talk Tonic Cell tu. Saya top up juga setiap bulan. Saya top up. Sebab apa? Sebab syarat untuk dapat komisen adalah kita kena top up. Jadi kalau saya top up, saya dapat komisen. Kalau saya tak top up, saya tak layak dapat komisen. Jadi walaupun saya tak guna pun SIM card tu sebab tak ada line, tapi saya top up setiap bulan. Okay, tapi saya top up setiap bulan sebab saya nak komisen. Sebab saya tahu, walaupun rumah saya tak ada line time tu, saya jual juga SIM card Q-Talk Tonic Cell time tu. Saya faham apa benda. Saya faham yang tak ada line adalah kawasan rumah saya saja tak ada line. Tapi sebelah rumah saya pun tak ada line. Kawasan perumahan saya yang bahagian belakang ni tak ada line. Saya tak boleh lah nak jual SIM card dekat kawan-kawan kawasan perumahan. Tapi saya main Facebook. Saya time tu ada Facebook, ada IG. Jadi saya jual SIM card tu secara online. Saya tahu dekat kawasan lain mesti ada coverage untuk Q-Talk Tonic Cell tu. Jadi saya jual secara online, memang banyak saya jual time tu. Sebab saya faham, bila orang top up, saya akan dapat komisen. Orang top up, saya dapat komisen. Walaupun rumah saya tak ada line. Benda tu berlaku selama 1-2 tahun macam tu. Saya tak guna, saya simpan je SIM card dalam laci, tapi saya top up setiap bulan. Sebab saya nak komisen setiap bulan. Waktu tu, komisen pun time tu saya dah berjaya hasilkan komisen banyaklah, ribu lah. Tahun pertama je, bulan ke-12 time tu saya dah dalam 3,000, 4,000 macam tu. Hasil daripada jual SIM card pada pelanggan secara online. Okey. Satu akaun pun time tu dah 2,000 lebih dah. Satu akaun. Okey, saya jual SIM card Q-Talk Tonic Cell dekat pelanggan secara online. Walaupun rumah saya tak ada line. Okey, so rakan-rakan pun boleh dapat yang sama juga. Kita cuma cari pelanggan seluruh negara. Dia tak ada had. Seluruh negara boleh jadi pelanggan kita Tone Wow ni. Okey, so, rakan-rakan jangan risau. Kalau satu rakan-rakan yang mana yang ramai kawan, lepas tu yang jenis orang yang senang, yang berpengaruh lah, yang senang berpengaruh ataupun seorang yang mudah mempengaruhi orang lain, rakan-rakan memang punya peluang yang sangat besar untuk buat bisnes ni. Ataupun rakan-rakan yang pandai main media sosial, pandai main TikTok sekali post beribu orang like, ataupun main IG kan, memang hot habis lah. So rakan-rakan punya peluang untuk berjaya itu sangat besar. Okay, so rakan-rakan jangan lepaskan peluang untuk menjual SIM card ni kepada seberapa ramai. Kita tak ada had pun. Tak ada had setiap bulan kau kena jual ni, setiap bulan kau kena jual. Tak ada. Kita boleh jual seberapa banyak yang kita boleh. So saya harap rakan-rakan faham
perkara tu. Okay, siapa yang faham boleh tak komen nombor 3. Saya nak tengok komen. Saya tengok rakan-rakan faham tak apa yang saya cakap. Okey, Alhamdulillah. Ada yang 3-3-3 pun ada. Mizi. Okey, Alhamdulillah. Okey, so seterusnya. Saya berhenti tadi kat pelanggan anda adalah seluruh negara. Seluruh negara pelanggan kita. Kita tak ada had. Kita tak ada had pelanggan berapa-berapa orang. Tak ada. Kita HQ bagi kebebasan dekat kita. Kita boleh jual seberapa banyak pun. Okay, ada kawan saya dah jual 2,000 SIM card. Ada kawan saya jual 1,000 SIM card. Yes. Dia jual, customer tu dia bertindih-tindih, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Okay? So inilah peluangnya kita mencipta passive income yang banyak setiap bulan. Okay? So seterusnya, adakah anda akan pendapatan berterusan? Okay. Sekejap ya rakan-rakan. Okey, adakah anda akan menerima pendapatan berterusan? So, ini adalah pendapatan, betul lah. Ini adalah katakan sebagai punca untuk mendapat pendapatan berterusan setiap bulan. Walaupun sakit, macam dalam gambar tu kan, saya dah ceritakan kawan saya ada sakit, dapat apa? Dapat komisen setiap bulan. Contohlah katalah saya seorang peniaga. Katalah saya meniaga apa-apalah, saya meniaga apa-apa yang memerlukan saya secara fizikal, memerlukan saya bekerja untuk dapat income. Jadi kalau saya sakit, saya tak boleh nak buka kedai. Contoh, saya nak buka kedai apa-apa kan. Kalau saya sakit, contoh, saya sakit kaki contohnya. Sakit kaki tak boleh nak berjalan kan. Jadi, kalau saya sakit, saya tak dapat buka kedai. Bila saya tak buka kedai, saya tak dapat income. So macam mana nak makan? So, ini jawapannya. Passive income Tuan Wong. Bila kita sakit pun kita dibayar. Okay. Seterusnya, pendapatan yang dapat diwariskan. Gambar seterusnya, pendapatan yang dapat diwariskan. Ini memang terbuktilah macam saya dah ceritakan tadi, arwah Dr. Nizam atau arwah Abang Nizam. So ada lagi beberapa orang, rakan-rakan saya dah lupa lah nama, yang meninggal, tapi dia dapat waris dia dapat komisen sebab memang Tuan Wow ni dia menyediakan passive income tu. Itu yang penting. Tuan Wow ni dia cerita pasal passive income yang paling penting. Dia mewariskan income sebab kita tak nak ada orang susah. So itu the idea tu dalam bisnes singkat Tuan Wow, passive income. Okay. So ada rakan yang meninggal pun waris dia dapat lagi. So lagi satu, baru-baru ni juga ada kawan saya kat tempat kerja kan. Dia tapi dia bukan dapat passive income lah, dia dapat manfaat sebagai pengguna khairat kematian. Itu pun salah satu manfaat SIM card ni juga. Okay, so saya selit je sebab saya teringat arwah apa nama kawan saya dekat tempat kerja lama dekat Asia X dulu, dia meninggal dan waris dia dapat khairat kematian. Okay, so seterusnya. Okay, dalam bisnes singkat Tuan Wow ni juga selain dapat duit, so rakan-rakan berpeluang untuk travel. Okay, saya travel ni setiap tahun company buat untuk meraihkan ejen-ejen dia yang perform. Okay, so semenjak 2015 banyak tempat yang HQ dah buat. Bandung, lepas tu pergi Australia, pergi Guangzhou, lepas tu yang Guangzhou lagi, Istanbul ada. Okay, so tu banyak. Saya pernah pergi dekat Ho Chi Minh tu Vietnam. Vietnam tak silap. Vietnam ke Ho Chi Minh saya pergi, tapi saya dapat, cuma saya tak pergi, saya bagi adik saya pergi. Okay, so lagi satu yang saya dapat selain trip untuk travel tu, saya juga pada 2020 saya dapat tajaan untuk menggunakan umrah daripada HQ. Bulan 5 tak silap, bulan 5 bulan 6 macam tu, saya layak untuk umrah punya trip. So
pergilah umrah, tapi sebab COVID tak dapat pergi umrah. HQ bayar, dia gantilah balik trip umrah tu, dia bagi kita cash. Okay, so itu antara best ni buat bisnes SIM card ni. Kita akan dapat duit, kita akan dapat trip, lepas tu pendapatan tu boleh diwariskan. Itu yang paling penting. Saya dalam banyak-banyak benda tu saya tak berapa kisah sangat. Yang penting adalah katalah saya meninggal, pendapatan saya sekarang saya boleh wariskan kepada orang yang ahli keluarga saya. Itu yang penting. Dan diorang boleh, katalah saya ada hutang, boleh dibayar hutang tu. Kita tak nak ada hutang yang rakan-rakan. Hutang tu memang membuatkan kita jadi pening kepala. Okay, kalau kita hidup hutang, macam si Fu Mazan Abbas cakap, macam ni yang dia cakap, kalau hidup berhutang ni, siang tu tak tentram, malam tu tak boleh tidur. Dia cakap macam tu. Siang tak tentram, malam tak boleh tidur kalau hidup berhutang. So, saya harap, katalah saya meninggal, saya punya komisen setiap bulan boleh menyelesaikan siapa yang saya berhutang. Okay? Kita kalau boleh nak dapat pendapatan pasif supaya kita tak susahkan keluarga. Hutang pun boleh bayar. Okay? So, itu purpose yang utama bisnes SIM card Tuan Wow ni. Okay? Okay, sebelum saya teruskan seterusnya, adakah saya terlalu laju? Laju ke okey? Boleh tak cakap? Boleh tak jawab? Laju ke okey? Okey Ya, Alhamdulillah. Ramai cakap okey tu, okey lah saya rasa. Okey, seterusnya sebelum kita dah sampai lagi 5 minit, dah sejam dah ni. Walaupun saya rasa macam tak apa saya cakap ni kan, dah sejam dah, hampir-hampir sejam. Okey bah kalau tuan. Okey, Alhamdulillah. Okey, seterusnya waris akan menerima sumbangan hayat kematian. Ini salah satu yang tadi saya cakap. Rakan saya betul-betul rakan lah, dekat tempat kerja, dia meninggal. Dia tengah pagi tu, saya tengah kayuh basikal. Lepas tu tiba-tiba kawan cakap, terima WhatsApp cakap arwah ni meninggal. Saya pun terkejut. So lepas tu saya telefon kawan saya yang jual SIM card dekat dia tu, minta dia uruskan call HQ apa semua, uruskan pasal khairat kematian. Alhamdulillah beberapa hari lepas tu dapat khairat kematian pada waris dia, wife dia, anak dia dapat khairat kematian. Okay, itu salah satu kebaikan bisnes ni lah. Kita selain kita fokus nak menaja, lagi satu kita bagi manfaat pada kita punya pelanggan. So itu antara orang betul-betul thanks pada kita. Okay? Bila kita cerita betul-betul manfaat dia betul-betul, orang akan thanks pada kita. Okay? So rakan-rakan harap dia boleh faham perkara tu. Seterusnya, kebebasan kewangan. Okay, kebebasan kewangan. Sebelum masuk dalam sesi soal jawab, cuba rakan-rakan tengok dekat gambar yang saya tunjuk ni. Okay, gambar ni nampak tak? Okay, gambar ni adalah gambar yang saya ambil gambar ni sendiri tau. Lepas tu dia semalam ke 2 hari semalam, dia jadi viral tau gambar ni. Saya ambil gambar ni waktu ni saya tengah lepak dengan Tuan Hafiz Arif. Okay, sebab saya selalu lepak minum dengan Hafiz Arif, saya selalu lepak minum dengan Wan Najibudin, saya selalu lepak dengan diorang ni. Okay, waktu saya tengah minum kopi dengan diorang, lepas tu Hafiz tunjuk ni. Lepas tu saya terus ambil gambar, saya post kat Facebook, dia jadi viral. Ramailah orang ambil gambar ni. Okay, tak kisahlah ambil ke apa ke, kopi status ke, kopi lah, saya tak kisah. Okay, apa yang power gambar ni rakan-rakan yang belum start ataupun yang rakan-rakan baru start, yang power gambar ni adalah Azizi Ali. Cuba rakan tengok, dia ada mention Tuan Wow. Dalam banyak-banyak bisnes dalam Malaysia ni, berkenaan bisnes, Tuan Azizi Ali ni dia sifu tau. Dia boleh bersifu kewangan tau. Dia boleh mention Tuan Wow. Bayangkan, dalam banyak-banyak bisnes dia boleh mention Tuan Wow. Maknanya Tuan Wow ni satu benda yang dia iktiraf lah. Jadi rakan-rakan yang masih nafikan ataupun yang masih mengejek-ngejek bisnes ni, cuba renung balik semula. Yang cakap ni adalah Tuan Azizi Ali. Bukannya tak siapa-siapa. Tuan Azizi Ali sendiri mention Tuan Wow. So benda ni, bila tengok benda ni, bila tengok Telegram ni, saya rasa bangga tau. Saya rasa bangga. Banyak bisnes lain dia boleh mention Tuan Wow. Dia cerita apa? Perniagaan yang memerlukan modal yang sedikit saja. Contohnya, jual nasi lemak,
burger, kuih muih, kain ela, jual kek, jual air sirap, buat bisnes online. Bisnes online, dia cakap bisnes online. Lepas tu yang last kali, Tone Wow. So, kau rasa power tak? Power lah. Kan? Tone Wow dia boleh sebut. Okay, so sekarang komen, memang power. Saya nak tengok, memang power. Boleh tak komen, memang power? Power kan? Okay, sekejap. Saya minum air. Sekejap. Okay. Memang power. Memang saya sendiri macam rasa macam terharu sangat sebab orang yang otai macam ni, yang sifu macam ni, dia boleh mention bisnes kita. Jadi saya pun gambar ni memang saya boleh jaja kat mana lah. Pergi mana katalah jumpa orang, saya mesti jaja punya benda ni. Okay? Pak Haji. Daging tu Pak. Saya mesti jual idea ni. Saya cakap, Azizi Ali pun cadangkan Tone Wow. Kenapa kau tak nak buat? Katakan kita jumpa orang kan. Azizi Ali ni kau kenal tak siapa-siapa? Dia ni siapa? Dia pun mention Tone Wow. So, itu adalah kita punya selling point ataupun kita nak sentuh hati dia. Kita cakap macam tu. So, orang akan, aku ni siapa? Aku ni dah orang jenis tak cukup duit. Takkan aku nak melawan Azizi Ali punya idea kan? So, bila dia mention Tone Wow ni adalah kredit pada kita dan rakan-rakan boleh manfaatkan kredit tu. Boleh cerita dengan orang. Okay? Azizi Ali pun mention kau tu siapa? Cakap macam tu lah. Macam kerek sikit kan. Okay. So, seterusnya saya pergi ke, nanti rakan-rakan boleh save gambar ni ataupun boleh WhatsApp saya atau cari kat Facebook pun ada untuk simpan gambar ni, jadikan salah satu sebagai tools untuk close orang. Okay, untuk close orang yang nak buat bisnes lah. Ni. Ini memang powerful. Ataupun rakan-rakan nak join dia punya Telegram pun, Azizi Ali tu boleh join group dia. Okay, group Telegram. Seterusnya, okay. Rasanya macam dah nak sampai ke bahagian penghujung. Okay. Terima kasih kepada rakan-rakan dan terima kasih pada pihak ISQ yang jemput saya untuk jadi speaker pada malam ni. So, rakan-rakan, rakan-rakan boleh add atau follow Facebook saya. Saya cadangkan supaya rakan-rakan follow Facebook. Follow lagi best. Kalau jadi friend tu dia tak berapa best sangat. Dia jadi follow yang best. Sebab saya tak nak ramai sangat orang Tone Wow dalam saya punya Facebook. Sebab saya pun nak jual singkat juga. Bukan rakan-rakan je nak jual singkat. Jadi kalau ramai sangat orang jual singkat dalam Facebook saya nak jual kat siapa? Okay. So seterusnya, tu nombor WhatsApp saya. Boleh tanya. Saya punya website. Lepas tu saya punya YouTube. Boleh tolonglah follow. Okay, subscribe. Saya punya YouTube pun ada, Facebook follow dan tu ada nombor WhatsApp saya. Seterusnya, saya ucapkan terima kasih. So seterusnya rakan-rakan.